Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同低头祷告。 Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan untuk masa-masa prapaskah yang kami boleh lalui. Terima kasih untuk kesempatan di minggu ini kami boleh membawa diri kami datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, walaupun kami hanya melalui siaran radio, tapi itu tidak menutupi akan rahmat anugerah Tuhan yang boleh Tuhan curahkan atas kehidupan kami tatkala kami mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan mengikuti dengan khidmat peribadatan yang kami laksanakan melalui apapun media yang tersedia. Kiranya Tuhan yang juga menuntun kami tatkala kami akan membaca dan menenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, baik kepada hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, ketidaklayakannya. Tuhan pakai dia, tutup bungkus dengan kuasa dari Allah Roh Kudus, sehingga apa yang dia sampaikan sungguh hanya berasal daripada Tuhan semata. Demikian juga untuk setiap kami yang belajar, rindu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh hidup kami terus diubahkan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah ataupun di siaran radio. 不论在家里或者在听这个广播的弟兄姊妹，愿平安归给你们。 Kita ada di dalam minggu kedua dengan ibadah secara online melalui gereja kita. 这座教会我们接着这个电这个广播呢，这个进到第2个礼拜。 Tapi biarlah itu semua tidak menghalangi semangat kita untuk terus bisa belajar kebenaran firman Tuhan. 但也这个没有减少我们学习上帝话语的精神。 Selama beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang kitab Roma dari pasal yang pertama. 中国几个礼拜我们从罗马书第1章开始，我们已经学习。 Dan hari ini kita masuk pada Roma pasal yang kelima. 今天我们立着到罗马书第5章。 Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini, Roma pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 我们看罗马书第5章第1到第11节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja. 我们单用英语文来念。 Roma 5 pasal yang pertama hingga ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara tertipu dengan iklan promosi sebuah produk?
我们曾经收到一个广播或者一个广告的这个欺骗， Entah itu iklan promosi di televisi atau di media sosial atau bahkan di kemasan-kemasan produk di supermarket. 不论是在这个电视啦，或者在其他这个这个超级市场的一些这个在那边的广告。 Saya tertarik ada sebuah situs yang mulai memperbandingkan satu bentuk iklan promosinya dengan realita produknya seperti apa. 我曾经受过一个影响的这个真这个广播这个广告的影响跟事实是怎么样的一件事情。 Saya mau menunjukkan beberapa di antaranya. 我要给看到几个。 Situs ini mengkomparasikan apa yang diiklankan oleh perusahaan-perusahaan fast food dan realita yang disajikannya seperti apa. 这会说这个食物的他们的广播或者他们的广告跟现实是怎么样的呢？ Sebenarnya ada 20 perusahaan tapi saya pangkas mungkin sekitar hanya 8 yang familiar dengan kita. 实际上有20个，我就是跟我们有这个家庭关系的有8个。 Nah, ini Bapak Ibu Saudara. 就看到这个。 Iklannya di atas tapi realitanya produk aslinya seperti yang di bawah. 它的这个广告是在上面，它的实际上的这个解释在下面。 Ini lagi. 我们再 Wendy's, 看到这， ya, burgernya iklannya begitu, realitanya seperti itu. 我们看到这广播是实际是这样的。 McDonald, Big Mac, iklannya begitu tinggi, tapi realitanya kok kempes begitu 我 ya. 们看到的广告是这么的高呢，但是它的现实是这么小的。 Demikian juga ada Arby's, 还有其他的比他的 ada Burger King, 有 Burger King， ya, ada pizza, Yo. ya. 比萨， Ini Pizza Hut juga seperti itu dari iklan dan realitanya. 比萨还看我们现实是跟那 Ini KFC juga. 一个还有 KFC， Iklannya bucketnya itu full, 看 penuh. 它的这个碗呢，这个盆呢是 Tapi 满 begitu kita 的。 terima kok cuma separuh begitu ya. 但是我们接受的时候呢，接受的时候就一半罢了。 Iya, saya ambil dari situs dan bisa dipertanggungjawabkan ini berdasarkan survei. 这是我经过的研考以后的，我才敢不指认。 Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， yang mau saya sampaikan adalah itu adalah cara dunia. 我们看到这个是世界上的这个所用的方法。 Bagaimana mereka berusaha untuk menarik perhatian konsumen, 他们方法能够得做这个他们人家的这个吸引力。 bagaimana usaha mereka untuk menaikkan tingkat penjualan mereka. 他们能提高他们的消费，他们的这个出卖品。 Mereka mulai mempermainkan persepsi daripada konsumen. 他们开始呢，这个怎么样影响这些这个销客。 Dan mulailah dipermainkan tipu muslihat iklan, ya, editing gambar dan lain sebagainya. 他们用广告用这图片，他们来欺骗人。 Bapak Ibu Saudara, ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan atau ditawarkan oleh Injil. 我们看到不应给我们所看见的，这个事实是相反的。 Injil Yesus Kristus di dalam Alkitab menawarkan apa adanya dan itulah produk yang akan kita terima. 耶稣在那边解释不应该告诉我们这个是什么，这个戒品是什么。 Injil Yesus Kristus itu menawarkan pengampunan dosa atas segala atau semua umat manusia dan kepastian hubungan dengan Allah yang berlangsung selama-lamanya. 告诉我们能够接受上帝的恩典，我们与上帝有永恒的、永久的关系。 Kalau itu yang ditawarkan, yang ditampilkan, yang diperkenalkan oleh Alkitab, maka itu juga yang pasti akan kita terima. 圣经怎么样的向我们解释说这些，我们也是应当这样的接受这一些东西。 Tidak ada tipu muslihat, 没有一个欺骗的方式， tidak ada satu produk yang terlalu dimuluk-mulukan. 没有一个好像很多个错的这个广告。 Dan kita lihat dunia hari ini akan terus berubah, Bapak Ibu 我 Saudara. 们看这个世界不断的在改变， Apa yang hari ini digandrungi oleh orang, 今天我们人所看见的、发现的， bahasa hari ini adalah apa yang hype di dunia kita hari ini, 我们看到这世界上非常注意的高级的， yang ramai dibicarakan hari ini. 所以我们大家在那边在热烈谈话谈烈的。 Entah pada masa yang akan datang itu akan berlalu, itu akan tidak lagi up to date. 再过几天呢，这不再一个新的消息、新的新闻了。 Berbeda dengan Injil Yesus Kristus. 跟耶稣基督的这个福音有很大的改变。 Injil Yesus Kristus itu tidak pernah lekang oleh waktu. 这耶稣基督不受这个这个时间的影响。 Injil Yesus Kristus itu terus
up to date, terus memberi jawaban-jawaban kebutuhan akan segala persoalan kehidupan kita sampai hari ini dan sampai kemudian bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. 直到永远，直到永远是交代来呢，上帝的福音呢是没有改变，是永恒，是一样的，同样的。 Bapak Ibu Saudara, kata-kata Paulus di dalam pasal yang kelima ini syarat dengan emas yang begitu berharga. 保罗在这里第5章里面所说的，跟好像这个金是那么的宝贵，那么有价值。 Maksud saya adalah emas kebenaran-kebenaran. 这个真理的金石。 Di sini Paulus berbicara tidak hanya tentang harapan berkat yang akan kita terima di masa depan, misalnya adalah hidup kekal yaitu surga. 保罗不但讲到我们将来需要得到的，这是天上给我们的永恒的永恒的生命。 Tapi juga harapan yang bisa kita temukan di saat ini, saat sekarang. Apa yang kita hadapi sehari-hari itu menjawab kebutuhan kita saat ini juga. 这个时候呢，我们每天所面对的各种的各式的事情呢，也给我们个真正永恒的大福。 Jadi bagi setiap kita hari ini Bapak Ibu Saudara, 所以我们今天的每个弟兄姐妹们， kita sebagai orang percaya yang hidup diizinkan oleh Tuhan di satu masa pandemi COVID-19 ini. 上帝给我们这个活在这个紧张的这个病痛的这个时代里面。 Dunia mungkin sedang mengalami keresahan, kegelisahan. 这个世界上都在紧张、在担忧的情况当中。 Bahkan beberapa di antara kita sendiri merasa ada rasa khawatir, gelisah, ketakutan. 在我们当中，有些人我们有担忧，我们惧怕。 Saya percaya pesan pengharapan ini juga berlaku untuk kita hari ini. 我相信这个事情对我们也是有影响的。 Pesan firman Tuhan ini akan menjadi pengharapan yang sungguh menjadi jawaban yang manis tentang apa yang sedang kita hadapi 圣 saat ini. 经给我们的告诉我们，我们要得到美好的这个答复，这个盼望。 Mari kita mempelajari bersama-sama dan sembari kita mempelajarinya, saya yakin iman kita pasti akan semakin diperkuat. 我们一同来学习，让我相信我们的灵性，我们的更加的坚强。 Bapak Ibu Saudara, dari pasal yang pertama hingga pasal yang 4, Paulus berusaha menjelaskan tentang pembenaran hanya di dalam iman saja. 保罗从第1章到告诉我们的，我们的信心就在真理当中。 Paulus menyajikan bagaimana manusia sudah jatuh dalam dosa dan sepantasnya lah menerima murka Allah. 人的落在这的，应当是受到神的审判、神的愤怒的。 Murka Allah itu diterima oleh manusia yang sudah melakukan dosa menyimpang dari jalan Tuhan dan itulah sebabnya mereka pantas mendapatkan penghakiman Allah itu. 因为人呢已经远离了上帝了，他们才应该要得到神这个上帝的愤怒，得到神的这个刑罚。 Bagaimana Paulus mempresentasikan bahwa tidak mungkin manusia dibenarkan hanya karena perbuatannya melalui ketaatan terhadap hukum Taurat. 保罗是说呢，我们不是单单我们顺服这个律法，我们就可以得到拯救。 Sampai pada di pasal yang keempat kemarin minggu lalu kita membahas tentang Abraham. 第4章我们上个礼拜我们讲到亚伯拉罕。 Paulus mengambil contoh ini seolah-olah mau mengatakan ini bukan pemikiran saya, ini bukan ide saya. 保罗说这不是我的思想或者我所说的。 Pembenaran oleh iman itu sudah berlaku sejak zaman Abraham. 从亚伯兰的时代呢，因信称义已经实现。 Abraham dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat karena pada waktu itu belum ada. 上个说了亚伯拉罕呢，不是因为行这个律法他做称义，那个时候还没有这个律法。 Tapi Abraham dikatakan sebagai orang benar karena ketaatannya, kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. 说呢，因为保罗这个亚伯拉罕呢，因为信靠相父，所以他被称为义。 Kemudian masuk kepada pasal yang kita baca hari ini, pasal yang kelima. 我们今天到所读的第5章里面， Paulus mempresentasikan pembenaran sebagai dasar dan awal dari semua berkat yang mengikuti bagi orang percaya. 神因呢是因为相信神的人，每个人都可以得着的神的恩典。 Maka sangat baik LAI memberikan judul perikop ini hasil pembenaran. 所以你说呢，我们是被称为义的不去。 Atau manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita sudah dibenarkan oleh iman. 当我们的因信被称义之后，我们得着什么部分呢？ Struktur teks dari bagian ini adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. 在这里有没有看到这个圣经章节说？ Kalau kita mendapati di sana ada 3 kali kata bermegah dipakai, itu akan membagi strukturnya menjadi seperti ini. 你说我们感到称义，或者我们接到一生欢喜， Bermegah dalam pengharapan, 我们在盼望当中，我们得着部分和好； bermegah dalam kesengsaraan, 我们在困难当中，我们感到骄傲荣耀； dan bermegah di dalam Allah. 我们在主里面，我们悲切高兴。
Tapi tidak hanya penggunaan bermegah, kata bermegah yang berulang di bagian ini. 在这里不但是常常的告诉我们说，我们感到高兴， Tapi 被 ada 称 frasa 为义 yang diulang juga di sana, yaitu kita yang telah dibenarkan. 说我们被称为义的人。 Sehingga itu membagi struktur teks bagian ini menjadi dua bagian. 所以这段圣经分成两部分 Yaitu hasil pembenaran oleh iman ayat 1 sampai 8. 第一到第八节因着因信称义， Dan kemudian penekanan yang lebih lanjut dari hasil pembenaran itu di ayat 9 hingga ayat yang 具体 ke-11. 说我们的因信称义，我被称为义以后，我们在做着什么？ Nah, penggalian dan pembahasan saya hari ini akan mengikuti kedua garis besar ini, saya gabungkan menjadi satu. 我把这两段呢把它合为一个。 Yang pertama, apa hasil pembenaran oleh iman itu? 信心的做什么呢？ Yang pertama adalah berdamai dengan Allah. 我们与上帝和好。 Karena kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita bisa mengalami perdamaian dengan Allah. 因为我们已经因信被称为义，所以能够上帝我们能够和好。 Menarik sekali kenapa Paulus tidak mengatakan ketika kita dibenarkan oleh iman, maka kita mendapatkan damai dari Allah. 我们不是说我们一被称为义以后呢，我们就与上帝和好， Tapi Paulus memakai kata kita berdamai dengan Allah. 而说我们与上帝和好。 Ada perbedaan yang jelas antara berdamai dengan Allah dengan damai dari Allah. 我们不是我与上帝和好，比如说上帝或者给上帝给我们的这个和好呢，是有不同分别的。 Damai dari Allah adalah tentang ketenangan batin yang diberikan Tuhan berkenaan dengan hal-hal yang terjadi eksternal kita. 上帝给我们的平安，是因为我们的生意是内在的。 Apapun yang terjadi di luar atau di luar kendali saya atau di sekeliling saya itu tidak membuat saya gelisah. 在外面呢，不论在世周围发生什么事情呢，叫我不会感到紧张。 Ada damai Allah dalam hidup saya. 在我生命当中有神给我的平安， Itu damai dari Allah. 这是神给我们的平安。 Tapi berbeda dengan berdamai dengan Allah. 所以与上帝和好又不同了。 Itu mengindikasikan status sebelumnya kita sedang tidak berdamai dengan Allah. 这告诉我们的过去的我们跟上帝在上帝还没有跟上帝和好的一个一个地位当中， Sebelumnya ada permusuhan dengan Allah. 过去我们与上帝是彼此为敌的。 Dalam kalimat Paulus yang tadi kita baca, kita ini dalam seteru Allah. Dijadikan adalah seteru Allah karena dosa kita. 因为我们的罪呢，我们与上帝是成为敌人的， Maka perlu ada perdamaian di sana. 所以我们希望要彼此和好。 Dan perdamaian dengan Allah itu menandai akhir dari permusuhan antara kita dengan Allah. 上回与上帝就告诉我们已经结束与上帝之间我们这个将抵挡或者不和好。 Dan yang lebih lanjut lagi, Paulus ketika menggunakan kata dengan di sana atau dalam bahasa Yunani itu pros. 这是一人说的 pros 这和。 Pros itu membawa nuansa makna yang tidak biasa yang kita pakai hari ini. Kata dengan dalam pemaknaan yang berbeda. 这个我们今天很少利用到的一个词句。 Bukan hanya kamu, aku dan Tuhan dan kita berdiri berdekatan itu dengan ya saya dengan dia seolah-olah ada berdampingan berdekatan, bukan hanya seperti itu semata. 不仅仅不是说好像你我与上帝之间，我们站在一起，我们会接近他的亲近的态度。 Tetapi dalam konteks budaya kuno, kata pros itu adalah kata yang aktif. 这故事说的 pro 呢，这是一个我们非常积极的一个态度行动 Yang。menyiratkan adanya pergerakan atau menuju ke arah sesuatu. 我们有这个行动，我们到一个地方去，有这个方向。 Oleh karena itu tidak heran kalau kita mendapati dalam terjemahan Alkitab pada abad ke-19 在19世纪，我们可以发现到我们的这个圣经的翻译本， itu bukan menerjemahkan peace with God, tapi peace toward God. 不是说我们与上帝和好，但是我们到神那边与上帝和好。 Ada perjalanan, ada pergerakan yang menuju ke Allah. 我们有个朝向上帝那里去的方向的行动。 Jadi ketika kita menempatkan pemahaman kata pros, kata dengan ini dengan pemaknaan ketika zaman Paulus, 在保罗时代讲过这个 pro 这个和这个字的时候， maka kita mendapatkan gambaran apa? 我们可以看到什么呢？ Kita mendapatkan gambaran pria maupun wanita yang datang mendekat kepada Allah dalam keadaan atau nuansa damai. 在我们这个被就说到男人和女的，我们在这个平安的情况当中，我们到主的面前。
Bapak Ibu Saudara, ada seorang gitaris bernama Jimi Hendrix 一个这个无弦琴的这个琴手，他怎么叫 yang 做？ meninggal pada usia yang sangat muda, 27 tahun. 他在27岁的时候离开世界。 Dia terkenal sebagai seorang musisi yang revolusioner di bidang gitar elektrik. 他是一个电手风琴的一个改革家。 Dia adalah orang yang hidup berfoya-foya, 他是一个非常放荡的一个生活的人。 berganti-ganti pasangan, kehidupan seks bebas, 他过一个非常放荡的这个情欲的生活。 kecanduan obat bius, 他喝这个吸毒。 dan punya perilaku yang sangat buruk, baik 他 di 有 atas panggung maupun di bawah panggung. 在台上在台下，他有非常不好这个行为表现。 Pada konser terakhirnya, yaitu tahun 1970, 在最后的一个他的这个演出的时候， di akhir konser itu Jimmy membanting gitarnya, 他把他的这个无线琴这个琴呢，把它丢掉。 dan menurut laporan di satu artikel berjudul Search for Peace, 说呢，他失去这个和平， artikel berjudul Pencarian Damai. 要寻找这个和平。 Dilaporkan di sana penonton pada waktu itu bersorak-sorak, hiruk-pikuk sekali. 那个时候呢，观众们在那边大声的呼喊， Tapi mendadak semuanya terdiam 但是忽然间大家就安静下来， karena Jimmy dalam posisi hanya berlutut lunglai di atas panggung itu dan berdiam diri setelah membanting gitarnya. 他丢掉了他这个这个琴以后呢，他就跪下来安静的。 Lalu keheningan itu dipecahkan dengan pernyataan daripada Jimmy. 有人民在那边，他这边是说， Dia berkata, 他是说他这样。 "Bila Anda tahu tentang kedamaian yang sejati, saya ingin Anda menjumpai saya di belakang panggung." 若是你们知道那个永恒的和平的话，请你们到台上跟我见面。 Tentu saja setelah itu pun ternyata tidak ada seorang pun yang menjumpai dia di belakang panggung. 那个时候在那个台上，没有一个人去跟他见面。 Beberapa hari kemudian, 几天以后， Jimmy meninggal karena menggunakan obat bius terlalu berlebihan. 因为他利用了太多这个麻醉药呢，所以他就离开了世界。 Jimi Hendrix meninggal tanpa pernah mengalami kedamaian dalam hidupnya. 你在他那个死离啊，他从来没有见到和平或者平安。 Douglas Moo mengatakan kalimat ini ketika dia mengomentari bagian firman Tuhan ini. 那么当他思想这段圣经的时候，这么说： People who search for peace will never find it until they find peace with God. Orang yang mencari damai itu tidak akan pernah bisa mendapatkannya sampai atau ketika dia bisa mendapatkan atau berdamai dengan Allah, baru damai itu baru bisa dia dapatkan. 虽然呢不能够用自己的方法来寻找这个平安，但是知道他见到主的时候，才能够得着这个平安。 Jimi Hendrix mungkin menyadari 这边你可能他回忆，他就想到 kemasyuran, kepopularitasan, 这个出名、这个名义、 kekayaan, uang, 财富， kesenangan duniawi 世界上给他的享受， itu tidak memuaskan jiwanya, tidak memberikan damai. 不能够叫他心得到满足，得到平安。 Tetapi Alkitab menawarkan yang berbeda. 但是圣经给我们的是一个不同的。 Kalau engkau mau mendapatkan damai yang sejati itu, 若是要得到真正的和平、平 terlebih 安， dahulu engkau harus berdamai dengan Allah. 你先要跟上帝和好。 Sudahkah kita memiliki damai sejati itu? 我们已经得着这个平安了没有呢？ Apakah saudara sudah memilikinya? 我们已经得着有这个平安没有呢？ Apakah ketika engkau datang ke dalam ibadah atau mempersiapkan diri dalam ibadah, apakah ada damai di dalam hatimu? 当你来聚会，只要来聚会以前，你心中有没有这个平安呢？ Kalau tidak, kemungkinan ada yang salah. 若是没有这，可能我们有了错误的， Ada sesuatu yang mengganjal, 有一件事情拦阻了我们， sehingga kedamaian itu tidak bisa kita rasakan. 所以我们不能够真正的享受到那个平安。 Sudahkah kita berdamai dengan Tuhan? 我们已经与上帝和好吗？ Itu awal bagaimana kita bisa akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain. 这是我们这边能够得着上帝给我们的恩典的一个开始。
Ketika kita berdamai dengan Allah, 当我们与上帝和好的时候， maka status kita berubah. 我们的地位就改变了。 Dulunya musuh, 过去是我们仇敌， sekarang kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. 现在我们被称为上帝的儿女， Masuk dalam keluarga kerajaan Allah. 进到上帝的国度里面。 Penggambarannya adalah sebagaimana seorang anak yang sudah berbuat salah, tapi dengan damai datang ke dalam pelukan sang ayah. 好像一个孩子，他已经做着的，他做着平安的心里面，他到父亲的怀抱当中享受那个平安。 Ini adalah awal dan yang paling terutama hasil daripada pembenaran oleh iman, Bapak Ibu Saudara. 这是信心给我们的一个开始，或者第一个的。 Yang kedua, 第二， setelah kita berdamai dengan Allah, maka dikatakan di sana kita mendapatkan jalan masuk oleh iman kepada anugerah. 当我们都做以上帝给我们平安的，我们可以进入到这个上帝给我们的恩典的怀当中。 Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. 在上帝的恩典当中，我们可以站立，我们可以在那边荣耀主、高傲。 Pembenaran di dalam iman membuka pintu bagi Allah untuk berurusan dengan manusia berdasarkan kasih karunia atau anugerah itu. 上帝打开了门给我们神的人的恩典，我们与上帝和好，可以靠记住。 Bukan berdasarkan perbuatan baik kita lagi. 不是在靠赖着我们的善行。 Bagaimana Allah memperlakukan kita umat manusia itu hanya berdasarkan anugerah yang Dia limpahkan. 因为上帝就把他的恩典呢浇灌给我们每一个人。 Karena Allah berurusan dengan kita dengan kasih karunia ini, dengan anugerah ini, maka pembenaran kita akan dan pengudusan kita itu tidak akan pernah gagal. 所以上帝给我们这个恩典，给我们跟他和好呢，所以他说一切的都不会失败。 Kenapa tidak bisa gagal? 为什么不会失败呢？ Karena itu bukan bergantung pada perbuatan kita, tapi bergantung pada apa yang sudah Allah perbuat untuk kita. 不是靠赖我们的行动或者我们说，而是靠赖神已经为我们所做的事。 Dan kita tahu bahwa apa yang diperbuat Allah itu pasti sempurna. 我们知道上帝所做这些是完全完备的， Tidak mungkin asal-asalan. 不是随随便便 Tidak 的， mungkin setengah-setengah. 不是一半一半的， Pasti tuntas. 是完全的， Pasti paripurna. 是非常完整的。 Dan ketika dikatakan di sana, Paulus mengatakan itu baru jalan masuk, Bapak Ibu Saudara. 所以我们开始进入， Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, 当我们上帝和好以后， maka kita pada akhirnya juga punya jalan masuk. Baru jalan masuk itu introduksi saja kepada anugerah Allah. 我们去这个道路呢，可以进到上帝的恩典当中， Kata bahasa Yunani dipakai untuk jalan masuk. 进入这个事情。 Itu adalah sebuah kata yang digunakan di dunia kuno untuk mengantar seseorang untuk menghadap bangsawan atau menghadap raja. 这个我是一个人呢，怎么样被带领进到这个贵族或者王的面前 Sehingga pembenaran itu menghilangkan murka Allah, Bapak Ibu. 这就失去了上帝这个本怒，就消失了。 Kita diantar masuk kepada hadirat Allah melalui apa? Melalui anugerah. 这就是神的恩典，我们被带领进到神的面前。 Kalau mau digambarkan itulah pintu masuk. 就是说这个进入的这个门。 Menarik, Paulus juga mengatakan di atas anugerah ini, di atas kasih karunia inilah kita berdiri. 就是我们在这个恩典当中，我们站立。 Seolah-olah mau menggambarkan dulunya kita ini seteru, tapi setelah diperdamaikan kita ini dibawa pada satu ruangan khusus, satu ruangan, satu arena yang dipenuhi dengan anugerah Allah. 就是说我们过去上帝与仇敌，当我们相信之后，我们被带到一个充满恩典的房子里面。 Dulunya kita pada satu arena perjuangan diri kita sendiri, usaha keras untuk mendapatkan perkenanan Allah. Tapi sekarang kita masuk pada satu arena yang penuh dengan anugerah. 过去我们是用尽自己的方法，我们要得做这个平安，但是现在我们被带领进到一个恩典的情况 Sehingga 当中。 tidak heran Paulus memaknai anugerah ini, kasih karunia ini menjadi pijakan, standing firm, keberadaan yang kokoh untuk orang percaya bisa berdiri dan hidup di dalamnya. 所以保罗在这时候说，我们是相信主的人，我们被带领，我们站立的稳，在神的恩典当中站立。 Sama seperti boneka balon yang ada pemberat di bawahnya, Bapak Ibu Saudara. 像这个气球呢，下面有一个压力它的。
Maka boneka itu ketika dipukul atau dihentakkan ke belakang, maka boneka itu akan kembali bisa berdiri. 当我们打这个球这个娃娃的时候呢，它能在恢复它的这个原状。 Dia terpelanting sebentar, tapi sekejap itu juga dia akan berusaha untuk bisa berdiri kembali. 它跌倒的时候，它一下子呢，它又能够站立起来。 Demikian juga penggambarannya berkenaan dengan anugerah Allah. 好像说也告诉我们上帝的恩典一样的。 Anugerah Allah itu seperti pemberat pada bagian bawah boneka balon itu. 在这个娃娃的下面有一个重量的这个东西呢，叫它能够站立得住的。 Anugerah Allah itu yang akan menopang dan membuat kita untuk bisa tetap berdiri teguh. 上帝的恩典在那边要帮助我们呢，能够仍然站立得住。 Tanpa anugerah Allah itu, tanpa pemberat itu kita nggak bisa berdiri tegak. 如果说没有上帝的恩典呢，我们就不能够站立得稳。 Tanpa kaki yang berakar kuat pada anugerah Allah, maka kita pasti akan binasa. 如果说我们没有这个站在上帝恩典坚强的这个脚力呢，我们就会灭亡。 Kita tidak akan gampang tersungkur, terjatuh. 我们不容易的跌倒。 Kalau kita berdiri, hidup di dalam anugerah Allah. 如果说我们站立，我们活在神的恩典当中。 Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, 第三， hasil pembenaran Allah itu membuat kita bisa bermegah tentang pengharapan akan kemuliaan Allah. 我们在祷告我们呢因着神的恩典，我们感到骄傲，我们在那边高 Satu 兴。 pengharapan bahwa suatu nanti kelak di kemudian hari kita akan menerima bagian, kita mendapatkan berkat atau mendapatkan kemuliaan Allah untuk menjadi bagian diri kita. 我们一天要在神的面前，我们得到神给我们的恩典，我们可以荣耀主的名。 Dan ini bisa dikonotasikan sebagai kehidupan kekal. Nanti ketika di surga, maka kita akan hidup di dalam hadirat Allah dan menikmati kemuliaan Allah. 因为在上帝的我们的国度里面，我们可以想到神给我们的荣耀，我们可以做永恒生命。 Kemuliaan Allah ini adalah satu berkat yang dijanjikan kepada orang yang percaya di kemudian hari ketika dia mengalami kematian atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. 当他死以后，这是耶稣基督再来的时候，还可以得着这个荣耀。 Ini hanya berlaku bagi orang yang sudah dibenarkan oleh iman. 只有那些人被因信称义的人才能够得着的， Sekali lagi bukan diusahakan karena perbuatan baik, tapi karena iman. 不是因着我们用我们的善行，乃是因着信心的缘故。 Kalau semua orang yang berdosa yang tidak beriman, mereka gagal, mereka tidak akan bisa mendapatkan harapan atau pengharapan kekal ini ketika nanti ada di dalam hadirat Tuhan. 在上帝面前，若是这个人他失败，他没有相信主的，他不就能够得着？ Sorga itu hilang karena dosa manusia. 这个天国失去，因为一人的罪的缘故。 Tapi sekarang menjadi satu kepastian tatkala kita sudah dibenarkan di dalam iman. 但是我们因信被称义了没？这给我们一个非常肯定的一个保障。 Yang keempat Bapak Ibu Saudara, 第四， kita bukan hanya bermegah dalam pengharapan, tapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. 我们不但在这盼望当中，我们可以骄傲，但是在困难当中、患难当中，我们也是感到骄傲、欢喜、快乐。 Katakan karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. 因为我们这当患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。 Dan tidak cukup sampai di situ saja dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. 这盼望也不会叫我们感到失望。 Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 因为上帝把圣灵赐给我们，已经把这个盼望呢交在我们的心里面。 Ini sungguh indah sekali Bapak Ibu Saudara. 这个非常美好的，非常好 Dari 的。 ayat yang pertama kita diperkenalkan dengan hasil daripada pembenaran yang begitu indah bagi orang percaya. 第一，当我们相信主人，我们可以得着这个好的收成的结果。 Yakni berdamai dengan Allah dan punya akses pintu masuk kepada anugerah Allah. 我们一生很好，我们可以有机会进到神恩典的门当中。 Setelah itu keyakinan akan mendapatkan bagian dari kemuliaan Allah. 因为我们相信的话，我们可以得着神的荣耀。 Jadi awal yang indah dan dijamin akhir nanti kehidupan kita adalah sesuatu yang indah juga. 有非常美好的开始，我们看到有一个美好的结束。 Sekarang Paulus mengisi bagian yang di tengahnya ini. 现在保罗在这个中间里面所加入的。 Kalau tadi di awal ketika kita sudah dibenarkan percaya Yesus Kristus, di awal itu mengawali kehidupan iman percaya kita dan diyakinkan kita akan mendapatkan hidup kekal bagian kemuliaan Allah di masa depan. Dan sekarang apa yang terjadi di tengah 就像 ini? 我们开始的时候说到，我们因信被称
么意呢？以后我们在上帝的面前，我们要得着什么呢？ Dan yang menarik, Paulus tidak berbicara tentang prosperity gospel. 保罗是没有讲到这个圣灵的问题， Bukan Injil kemakmuran. 不是讲到这个我们不足不有。 Memang miris sampai hari ini di Indonesia pun masih ada juga hamba-hamba Tuhan yang masih memperkenalkan Injil kemakmuran. 现在到今天为止的，在印尼还有就讲到这个这个福音，这个富有的这个福音。 Terlalu berat pada penekanan, kedamaian, kemakmuran, kesehatan, kekayaan kalau engkau ikut Yesus. 如果说你跟着呢，就可以得着平安，得着财富，得着一切。 Seolah-olah ikut Yesus itu maka engkau pasti kaya, tidak mungkin sakit, tidak mungkin miskin. 所以当中相信主的话呢，你就会健康啦，你就不会生病，就会不会贫穷。 Saya hanya bisa geleng-geleng kepala ketika mendapatkan video-video yang 我听 memperkenalkan Injil seperti itu. 当我看到或者这样的福音的这个介绍的时候，我就摇摇头。 Perbanyak bahasa roh supaya engkau tidak terkena virus corona. 你要多讲这个方言呢，就不会患上这个病。 Pakailah minyak urapan untuk dia- menangkal virus corona. 你就用这个油呢膏抹，你就不会得着这个疾病。 Yang mengherankan adalah hamba-hamba Tuhan dari denominasi mereka pun tetap terserang. 看奇怪的，他们当中的一些牧师，他们也被患上了这个疾 Bahkan ada 病。 yang mati. 甚至上有的死， Apakah mereka kurang berbahasa roh? 是不是他们缺少讲方言？ Apakah mereka kurang menggunakan minyak urapan? 他们缺少用这个油？ Tidak seperti apa yang Paulus sampaikan. 不像保罗呢所说的。 Paulus menceritakan realitanya. 保罗讲的这个事实现实的问 Ketika 题。 engkau ikut Yesus, 当你跟从耶稣的 ketika 时 engkau 候， mengandalkan keselamatanmu hanya di dalam iman kepada Yesus 他 Kristus, 说的因信心你仰望依靠神的给你的恩典的时候， maka kesulitan, penderitaan, kesengsaraan di dalam hidup orang percaya itu masih bagian kita. 但上帝恩典所领就我们是要遭遇的困难，还是有遭遇到个困难的问题。 Kita tidak kebal dengan sakit penyakit. 我们不是遇疾病，我们感到我们有这个健康抵抗力。 Kita tidak kebal dengan krisis moneter. 我们看到这个经济这个恐慌的情况， Tapi Paulus menarik sekali, justru kita bisa bermegah di dalam status atau kondisi penderitaan, kesengsaraan itu. 保罗说，在这个困难当中，我们仍然有这样感到骄傲欢喜。 Kenapa? 为什么呢？ Karena 3 hal tadi. 因为刚才3件的事情， Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. 因为困难呢，叫我们产生我们忍耐， Ketekunan menimbulkan tahan uji. 忍耐就叫我们成为忍耐， Dan 生 tahan 为难忍 uji 耐。 itu menghasilkan pengharapan. 因为我们忍耐的时候，就给我们有盼望。 Roma 8 ayat 28罗马书第8章第28节里面说， yang bagian yang paralel dengan bagian ini membentuk satu inklusio dari pasal 5 sampai pasal yang ke-8. 这个我们到5章第8节给我们看到一个结束。 Karena pasal 8 berbicara tentang future glory juga. Kemuliaan di masa yang akan datang. 讲到这将要来的荣耀， Dan yang menarik di dalamnya Paulus menyertakan ayat-ayat ini. 在这里保罗这么说。 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得着益处。 Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 谁能因上帝的爱隔绝呢？是患难么？是困苦么？是逼迫么？是刀剑么？ Ada kesamaan di sana. 在这里有同样的。 Kesengsaraan di sana bukan hanya soal kita martir, kita menderita karena nama Kristus, bukan. 不是因为我们耶稣基督的名，我们在受苦。 Tapi di sana juga berbicara tentang kesesakan, 讲到 kelaparan, 讲到这个困难呀、饥饿、 ketelanjangan, bahaya. 此生入体危险。 Dan saya pikir dalam konteks kita hari ini pun kita tidak kebal juga terhadap serangan COVID-19. 我们也是不知道这个COVID-19这个近视的 Tapi yang 危险 indah adalah itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. 但是也叫我们不能够叫与上帝的爱隔绝。 Karena di bagian firman Tuhan tadi Paulus mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita di ayat yang kelima. 对不对？上帝因为把他的爱浇灌在我们的身上呢，所以就不能够叫我们与上帝的爱隔绝。 Ada kasih Allah,
有上帝的爱， ada Allah Roh Kudus 有圣灵的帮助， yang membuat kita bisa mampu tetap menjalani hidup ini walaupun sulit. 虽然困难，但是我们仍能够过这个生活。 Sepanjang sebuah siang, seorang bocah laki-laki berusaha untuk menyusun satu pasal bergambar hadiah ulang tahunnya. 一个小孩子他在那边要这个拼图， Dia mampu untuk menyelesaikan atau menghubungkan beberapa keping gambar. 他在那边拼了几个这个图片， Tapi juga lumayan masih banyak kepingan yang sulit untuk dia temukan di mana tempatnya yang pas. 还有很多图片不知道这个他要放在那边哪一个合适的地方。 Sampai akhirnya dia frustrasi, dia kelelahan dan tidak bisa tahu harus berbuat apa lagi. 因为他说他非常疲倦，他不知道应该怎么做。 Dia bongkar itu, dia masukkan kembali ke dalam kotak dan dia datang kepada papanya. 他就把再把它收起来的带到他爸爸的面前。 Dia berkata, "Pak, aku nggak bisa menyelesaikannya." 爸爸，我不能够结束，我不能够做完这个功课。 Dan dia ingin mengetes papanya. "Coba papa, bisa nggak selesaikan?" 要考验爸爸的，爸爸你能够做吗？ Bocah itu sangat terkejut. 小孩子非常的吓到， Karena ternyata sang ayah bisa menyelesaikan pasal gambar itu hanya dalam hitungan menit. 在这些的短暂的时间，父亲能够把这个拼图呢，把它拼好了。 Lalu sang ayah berkata demikian. 这个父亲对他说 "Kamu tahu nak, 孩子，你知道吗？ papa tahu seperti apa gambar jadinya." 爸爸知道他要这个图画，结果是怎么样的一个图画？ Ketika melihat setiap keping demi keping, papa sudah tahu gambar jadinya seperti apa. 我每次看到每一片一片的时候，我知道它的结果，它的图画是怎么样的。 Sehingga papa tidak akan pernah kesulitan untuk menghubungkan kepingan-kepingan gambar itu. 所以把这个病毒把它拼在一起和连在一起都没有感到困难的。 Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹，这样在这生活，我们生活里面， Seperti bocah itu, saudara dan saya hanya melihat kepingan kesengsaraan. 我们现在还想，我们看到那个困难的瓶子， Namun Bapa di surga itu melihat gambaran utuhnya. 但是我们在天上能够看到这个完整的一个图画。 Allah kita tahu di mana menempatkan kepingan kesengsaraan itu di dalam kehidupan kita untuk membentuk satu gambar rancangan yang indah. 他是这么把那个困难这个瓶子呢，图片呢放在那个地方，能够完整我们这个完全的生活。 Paulus memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan. 保罗说呢，凡事不相较虑，叫无的上帝的人得着益处。 Segala sesuatu itu termasuk kesengsaraan kita yang kita hadapi hari ini. 凡事就是连包含我们今天所面对的困难论。 Termasuk wabah, pandemi COVID-19. 我们看到这个被难地也包括在内。 Kalau dalam gambaran kita hari ini kita bingung, terlalu fokus pada kepingan pasal yang kita hadapi saat ini. Kita bingung, ini mau tempatkan di mana? 今天我的时候，我们看到这个小小的病毒的小片的时候，我们知道它要放在那里的时候，我们就会很紧张。 Tapi milikilah iman percaya bahwa Tuhan tahu menempatkan kepingan pasal COVID-19 ini dalam hidup saudara dan hidup saya. 上帝把这个COVID-19这个小病毒呢，放在我们的生命当中，放在那一部分。 Yang terakhir Bapak Ibu 最 Saudara, 后呢， kita bermegah juga di dalam Allah. 我们在主神里面，我们感到骄傲的光。 Mengapa kita bisa bermegah di dalam Allah? 我们在神里面，我们为什么会高级，我们欢呼荣耀呢？ Dikatakan di ayat yang ke-11, karena oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Karena Kristus, karena karyanya, karena kematiannya, karena darahnya kita menerima pendamaian itu. 因为神的恩典、神的爱、神的血呢，所以我们与他能够和好。 Sebenarnya kata pendamaian di ayat 9 sampai 11 itu lebih pada nuansa adanya rekonsiliasi. 到第9到就是讲到这个和平呢是一个关系。 Dan ini melandasinya dari ayat yang ke-6 我 sebenarnya. 们看以第6节成为的根据， Saya membandingkan bagian firman Tuhan ini supaya kita bisa melihat lebih jelas. 我们可以清楚的更加的看得到我们做 Saya 的 tidak 比例。 mencantumkan ayat 6 dan 7, 我们有写到第6、第7节 tapi di sana juga ada kaitan dengan bagian ini. 跟这个有关系的。 Kalau yang di ayat ke-6 di sana ada bagian yang sama, karena waktu kita masih lemah. 当我们还在软弱的时候， Kalau di ayat 8 penggunaan frasanya ketika kita masih berdosa. 在第8节是当我们还在做罪人的时 Dan 候 ayat。yang ke-10 ketika masih seteru.
当我们在做仇敌的时候， ini berbicara tentang masa lalu kita. 这讲到我们过去的情况。 Di dalam perseteruan kita, dalam kelemahan kita ketika kita masih berdosa, dilanjutkan di ayat yang ke-6, Kristus telah mati untuk kita. 再说我们说我们过去以上帝为帝，我们在软弱中，但是上帝已经为我们死。 Dan di ayat 8, Kristus telah mati untuk kita. Sekali lagi 而 ditegaskan. 且在这里再次告诉我们说第8节，上帝为我们 Di 主 ayat 为我们 ke-10 死。 sama lagi, ditekankan lagi kematian anaknya. 说他的儿子的死， Ketika kita masih seteru, masih lemah, masih berdosa, kita Tambah dibenarkan karena Kristus telah mati untuk kita. 当我们在软弱，我们在做仇敌的时候，上帝的儿子为我们死。 Ini masa lalu. 这是过去。 Tapi sekarang ditambah lagi kata lebih-lebih di ayat 9 dan 10. 第9、第10节对不对？现在更加的。 Itu berarti berbicara tentang masa sekarang. Ada penekanan penambahan kata sekarang di sana. 这里说到现在。 Itu dulu ketika dulu masih berdosa, Kristus saja sudah mau mati untuk kita. 过去我们在觉得犯罪的时候，上帝已经主要为我们 Apalagi 死。 saat ini. 何况现在呢？ Apalagi sekarang 何 ini. 况这个时候呢？ Setelah kita dibenarkan oleh darahnya. 我们被他学为称为义， Setelah kita diperdamaikan, kita direkonsiliasikan. 我们与上帝和好，成为一个关系的时候， Perhatikan di sana. Kita pasti akan diselamatkan. 我们必定得着拯救，被拯救。 Ini hasil yang paling ultimat daripada pembenaran oleh iman. 这是因信心给我们可以看到的一个结果。 Kita pasti diselamatkan dari murka Allah dalam sisi negatifnya. 我们看这方面，我们可以脱离上帝的愤怒。 Tapi kita juga pasti akan diselamatkan oleh hidupnya dalam sisi positifnya. 我们在这个方面呢，我们看到上帝要拯救我们得着生命。 Yang pertama kita terhindar dari murka Allah, terhindar dari api neraka. 就是我们脱离这个上帝的愤怒，第一的活在 Tetapi yang 身 kedua 上。 membawa pada satu persekutuan dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal nantinya. 在我们这个永恒，在我们在以后永恒的生活当中，我们与上帝有这个美好的交通关 Dan 系。 dilanjutkan di ayat yang ke-11 dengan kata dan bukan hanya itu saja. 不但如此而已， Tidak cukup dengan kepastian 不 keselamatan. 是单单我们可以得着这个救恩而已。 Diakhiri dengan kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 我们因着耶稣基督，我们可以和好，我们可以被称为荣耀，我们可以喜乐。 Sebab kita sudah mengalami rekonsiliasi 我 dengan 们 Allah. 我们与有神这个美好的关系。 Rekonsiliasi yang dimaksud Paulus adalah rekonsiliasi spiritual 我们说到这个属灵方面的关系联合， antar sesama anggota keluarga. 我们在家人之间， Sebuah hubungan yang dipulihkan. 我们的恢复我们的关系。 Kalau yang di awal adalah tentang pembenaran, justification. 过去我们是怎么样得到这个真理或者帮助？ Itu dari sisi legalitasnya, sisi hukumnya. 这从这个律法方面来。 Tapi sekarang ketika berbicara tentang rekonsiliasi ini berbicara tentang relasinya. 现在是感到到我们之间的关系， Disatukan kembali. 我们在和好在恢复关系， Ada kemesraan kembali. 我们有这个非常甜蜜的关系。 Penggambaran yang paling indah adalah dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. 保罗就讲到他的用这个他的儿子的关系来给我们看见。 Seorang anak yang kurang ajar meminta harta dari ayahnya. 一个没有礼貌的孩子，向着父亲要这个产业， Pergi meninggalkan rumahnya berfoya-foya. 他离开家，他去放荡。 Setelah habis baru menyadari di rumah bapaknya itu lebih menyenangkan. 但他贫穷的是想到了在父亲的家更 Dia 加 ingin 的 kembali 好。 dengan harapan supaya biarlah saya jadi budak ayah saya. 他回家的盼望就说他成为神的他父亲的奴仆罢了吧。 Tapi yang indah penggambarannya adalah Bapa yang membuka tangannya, tidak hanya membuka tangannya, tapi dia berlari menghampiri anak itu pulang. 你们看到他们写，他不是打开了手，就叫他跑去，他拥抱着的孩子， Dalam arti yang sangat nyata Bapak Ibu Saudara. 在这个非常现实的情况当中， Secara spiritual maupun secara praktis. 我们在现实的情况当中， Memiliki rekonsiliasi dengan Allah itu berarti apa? 我们与上帝这个关系是怎么样的呢？ Berarti seolah-olah Allah itu berkata kepada kita, 像主对我们说， kamu bisa pulang kapanpun. 你可以回来吧， Kapanpun kamu bisa pulang. 什么时候你都可以回家的。 Bapak Ibu Saudara, hari ini pertanyaan itu berlaku kepada kita. 今天给我们一个问题，一个我们的问答。 Kapankah
engkau akan pulang ke dalam pelukan Bapa? 什么时候你要回到父亲的怀抱里面呢？ Kapankah engkau menyadari saat ini saya sudah jauh dari Tuhan, 什么时候你觉悟到现在你已经离开远离了主， sudah waktunya saya untuk kembali? 现在是我应当回家的时候。 Tuhan terus membuka tangannya. 上帝不但打开他的手， Di dalam sebuah konferensi di Inggris, 在英国一个会议当中， diadakan sebuah konferensi tentang perbandingan agama-agama. 一个宗教比较的一个会议。 Para ahli agama dari seluruh dunia memperdebatkan kepercayaan apa yang unik yang hanya ada di dalam kekristenan, memberikan sumbangsi pada pemahaman teologi. 宗教家呢，他们讲到在这个基督教有什么特别的，能够给他们一个提议。 Mulai ada yang mengusulkan inkarnasi, 也讲到这个我们重生， tapi mulai ada yang membantah karena agama-agama lain pun punya versi inkarnasi, yaitu dewa yang muncul dalam bentuk manusia. 还有讲到在各种接受的这个神仙呢，成为人的样式， Ada yang mengusulkan kebangkitan, 也讲到这个复活 tapi sekali lagi agama-agama lain juga memiliki catatan tentang kebangkitan. 也是别的宗教有讲到这个复活的事情 Entah itu benar atau tidak, tapi mereka punya catatan itu. 不但是对着他们有这种的这个记载 Perdebatan berlangsung cukup lama beberapa waktu 经过了一个长时间的这个辩论以后， sampai C.S. Lewis masuk ke dalam ruangan itu. 当那个谁他进到这个房间的时候， C.S. Lewis yang ketinggalan percakapan itu bertanya, apa yang sedang dibicarakan? 就是律师问他们说：“你们在谈论什么呢？” Kemudian diberitahukan, apa sih yang unik dari iman percaya kekristenan yang sangat berbeda dengan agama yang lain? 基督教这个信心的情况，一个别的宗教有不同的是在哪里呢？ Kemudian C.S. Lewis mengatakan, oh itu gampang. 刚律师说非常容易的， Jawabannya adalah 他就回答说 anugerah,：“ 那是神的恩典， kasih karunia. 就是因为神的恩典怜悯。” Setelah beberapa diskusi, semua sepakat dan setuju. Itulah sumbangsi di dalam iman kekristenan yang unik, tidak ada di dalam agama-agama lain. 有经过讨论，有了这个在别的宗教上面的基督教的一个非常好的一个提议。 Gagasan tentang kasih Allah yang mau datang kepada umat manusia tanpa syarat, tanpa ikatan, tanpa timbal balik apapun. 上帝无条件的，没有任何的要报我们报复呢，他来到这个世界， Seolah itu bertentangan sekali dengan naluriah kemanusiaan yang berusaha melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. 这好像说人这个失败用自己的情歌的方式来做是非常大的一个相反的事情。 Ada jalan berunsur 8 di 那 dalam 么有 Buddha. 8条的链路， Ada doktrin Hindu tentang karma. 又是因着这个要这个重生 Ada perjanjian bangsa pilihan di dalam Yudaisme. 在犹太教有这个上帝的显明的这 Ada 个 hukum Islam. 有回教的这个东西。 Masing-masing menawarkan cara untuk mendapatkan apa? Raja- Persetujuan, perkenanan daripada Allah. 大家在盼望能够得到神的称赞，或者被神称为义。 Hanya di dalam kekristenanlah ada berani membuat klaim bahwa hanya anugerah, kasih Allah lah yang membuat kita bisa diselamatkan tanpa syarat. 就中基督教说呢，我们是因信被称为义，是没有条件的。 Bapak Ibu Saudara, inilah keunikan kekristenan. 这是基督教给我们可以肯定的。 Inilah berkat-berkat yang kita terima setelah kita benar-benar yakin keselamatan hanya dibenarkan oleh iman. 就当我们在这我们被因信称义的时候，我们才真正的觉得， Masihkah saudara melirik atau meragukan? 我们还是怀疑吗？ Tidak ada jalan yang lain. 没有别的道路。 Mari di dalam kesempatan Prapaskah ini 在这个受难节前周， kita mengingat kembali karya salib Kristus. 我们再回想到十字架的功劳， Dia rela mati untuk kita yang berdosa. 他情愿为我们犯罪的人而死。 Paulus tadi mengatakan untuk orang benar mungkin jarang ada yang mau mati. 说这为义人是可能少， Untuk orang baik mungkin ada yang mau mati. 可能为人少是有的。 Bisa jadi kita berani mati untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita bukan? 我们敢为妻丈夫、妻子、孩子们死， Untuk orang benar jarang ada yang mau mati. 但是为义人而死是 Itu 很 satu 少。 hal yang langka di zaman Paulus. 在这个保罗时代是一个非常很少的一件事情。 Tapi dilanjutkan
di ayat ke-8, akan tetapi Allah memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 也知道在基督还在我们叫罪人的时候，就为我们死。 Itu menunjukkan apa? 这显明什么呢？ Kita bukan orang baik, 我们不是好人， kita bukan orang benar. 我们不是义人， Tidak ada yang mau mati untuk kita. 没有人要为我们死。 Tapi ketika kita pun masih berdosa, 当我们还在犯罪做罪人的时候， Kristus yang tanpa dosa itu, 这个没有罪的耶稣基督， Dia rela tergantung di atas kayu salib 他情愿的被挂在十字架上， untuk menanggung dosamu dan dosaku. 要担当你我的罪。 Terimalah Dia. 你们接受他吧， Karena hanya dengan iman percaya atas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, 就相信耶稣基督的死，这个复活， baru saudara bisa diperdamaikan dengan Allah dan menerima berkat-berkat yang 我 lain. 们才能够才与上帝和好，我们也得着神给我们的恩典。 Percayalah pada Yesus 我们 Kristus. 相信耶稣基督吧， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Terima kasih untuk firman Tuhan. 针对你的真理，我们感谢你， Terima kasih untuk terang daripada kebenaran ini. 谢谢你给我们你的力量亮光。 Sehingga sungguh kehidupan kami terus diarahkan. 我们知道我们的生命不断的得着引导， Kami disanggupkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kesengsaraan di masa sekarang. 在这时候我们面对着各种的困难、各种的问题， Karena kami sudah diperdamaikan dengan Allah. 因为我们已经与上帝和好了， Karena kami hidup di dalam anugerah. 因为我们活在这个恩典当中， Dan bahkan keselamatan kami dipastikan dan dijamin teguh. 上帝给我们肯定的救恩，肯定的道。 Itulah sebabnya kami bermegah di dalam Tuhan Allah kami yang hidup. 所以我们在活的主的面前，我们感到骄傲，我们要高荣耀。 Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus 我 ini. 们在耶稣基督路上敬拜的主， Terima kasih untuk firman. 基于这里真理，我们谢谢 Ini 你。 doa kami. 这是我们的祷告， Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 就是靠着耶稣基督之名， Kami berdoa. 我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati 上 saudara. 帝祝福我们。